Madinah adalah sebuah kota perdagangan yang penting sebelum kemunculan Islam. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW telah menandakan penyebaran Islam yang penting. Keadaan tidak aman golongan Arab Madinah menyebabkan mereka pergi menemui Nabi Muhammad SAW pada tahun 621 Masehi. Mereka akhirnya memeluk Islam. Lalu pada musim haji tahun 621 Masehi, pertemuan kaum Aus dan Khazraj telah membuka lembaran baru dalam sejarah Madinah dan suatu perjanjian telah terbina yang dinamakan Perjanjian Aqabah Pertama. Aqabah merupakan satu tempat berlakunya perjanjian Aqabah itu. Right? Now, dalam perjanjian pertama ini, 3 perkara telah dipersetujui oleh penduduk Madinah, iaitu Aus dan Khazraj. Wahai saudaraku Mus'ab bin Umar, mengapa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan saudara? Dan mengapa pemimpin kaum Aus dan Khazraj bertemu dengan baginda? Nabi Muhammad SAW, kaum Aus dan Khazraj telah membuat perjanjian Aqabah. Di antara isi perjanjiannya ialah suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. Kaum Aus dan Khazraj telah berjanji akan membantu perjuangan Rasulullah dan berjanji tidak akan membuat perbuatan jahiliah lagi. Tidak akan mencuri, akan berhenti minum arak dan tidak akan membunuh anak perempuan. Cikgu, apa kesan daripada perjanjian Aqabah pertama tu? Okey. Kesan yang paling ketara ialah ajaran Islam itu sebenarnya tersebar secara semula jadi. Orang tahu berkenaan dengan ajaran Islam. Selama ini ajaran Islam hanya berkisar di kawasan Mekah. Sekarang penduduk Madinah sudah mengetahui bahawa ajaran Islam itu sudah ada di Mekah. Perjanjian Aqabah kedua yang berlaku pada tahun 622 Masehi adalah mempersetujui bahawa kaum Aus dan Khazraj mesti taat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Pengikut Nabi Muhammad di Mekah dijemput ke Madinah. Kaum Aus dan Khazraj berjanji akan melindungi keselamatan pengikut Nabi Muhammad SAW dan akan mempertahankan Islam. Okay, kalau soalan tanya, apakah kesan daripada perjanjian Aqabah pertama dan kedua? Hijrah. Maksud hijrah ialah perpindahan orang Islam dari Mekah ke Madinah. Aku akan kerahkan pendekar untuk membunuh Muhammad pada malam ini. Malam ini? Kita serang dan bunuh dia sewaktu dia sedang tidur. Nabi Muhammad SAW mendapat tahu pakatan untuk membunuhnya. Lalu baginda ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dan memberitahu tentang wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan baginda supaya berhijrah. Nabi Muhammad SAW sudah mengarahkan kita supaya berhijrah ke Madinah. Penindasan dan kekejaman di sini benar-benar melampau. Bahkan kita di pulau. Ladang aku ternakkan aku macam mana? Dan macam mana pula kita nak mulakan kehidupan baru kita dekat sana? Tidakkah kamu tahu, saudara-saudara Ansar Islam kita di Madinah sudah berjanji akan membantu kita. Inilah dia Jabal Thor, tempat terletaknya Gua Thor, di mana Rasulullah SAW telah bersembunyi selama 3 malam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ketika itu dikejar oleh kaum Quraisy. Jom kita daki. Semasa persembunyian tersebut, baginda dibantu oleh Abdullah bin Abu Bakar untuk mengintip kegiatan orang Quraisy.
Asma binti Abu Bakar pula membantu menghantar makanan. Amir bin Fuhairah, seorang pengembala kambing pula, telah menghantar susu kambing untuk baginda. Hairan bagaimana dia boleh terlepas? Dia memang bijak. Dia menipu kita dengan meletakkan Ali di tempat tidurnya. Tetapi rumah itu telah kita kepung. Kenapa tidak ada seorang pun yang nampak masa dia keluar? Sudah tentu dia menggunakan ilmu sihir. Tak apa. Aku akan kerahkan semua pahlawan kita untuk mencari dia seluruh tempat. Periksa di setiap rumah dan di setiap gua. Apa mungkin dia bersembunyi di Gua Hira? Gua Tur. Kesan daripada perjanjian Akabah pertama dan kedua, maka bermulalah penghijrahan yang berlaku pada 1 Rabiul Awal bersamaan 12 September 622 Masihi. Penghijrahan berlaku berperingkat dan secara sulit. Hijrah mempunyai nilai yang sangat penting kepada peningkatan tamadun masyarakat Arab dan Islam. Ianya telah menyatukan masyarakat Arab di bawah akidah Islam, melahirkan masyarakat yang tolong-menolong, bertolak ansur dan harmoni. Nabi Muhammad SAW membina masjid pertama, iaitu Masjid Quba, dari tanah liat dan pelepah kurma. Ianya menjadi tempat beribadat dan juga sosial. Sebaik saja penghijrahan sempurna, maka atas wahyu Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membentuk Piagam Madinah yang menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah. Piagam ini maksudnya ialah perjanjian ataupun kalau kita kenali sekarang ialah perlembagaan. Itu maksudnya Piagam Madinah, right? Piagam Madinah mengandungi 47 fasal. 23 fasal adalah membincangkan hal berkaitan orang Islam dan tanggungjawab mereka. 34 fasal lagi berkaitan tanggungjawab orang bukan Islam, termasuk bangsa Yahudi terhadap negara Madinah. Dari segi politiknya bahawa orang Madinah telah mengakui bahawa Nabi itu sebagai pemimpin kerajaan di Madinah. Daripada situ, seluruh semenanjung tanah Arab telah mengakui bahawa Nabi adalah pemimpin negara Islam. Bagaimanakah kedudukan orang bukan Islam dalam Piagam Madinah pada masa itu? Dah, satu soalan yang bagus. Okey. Pun Nabi telah menjelaskan bahawa ada kedudukan orang bukan Islam dalam di Madinah pada waktu itu, terutamanya orang-orang Yahudi. Penduduk Madinah bebas mempunyai agama yang lain selain daripada agama Islam. Konten ini sama tak dengan apa yang berlaku di negara kita sekarang? Dari segi perundangannya juga, undang-undang Islam digunakan secara menyeluruh. Penduduk Madinah yang Islam dipanggil sebagai satu ummah. Wahai pesuruh Allah, pahlawan Mekah Abu Sufyan sedang menggerakkan 1000 tentera Quraisy dan 1000 ekor unta untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai pesuruh Allah, aku Sa'ad ibnu Mu'ad, ketua kaum Ansar. Aku akan berjuang mempertahankan agama Allah. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menukarkan nama Yathrib kepada
Madinah Al-Munawwarah atau Kota Bercahaya. Baginda menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam dan agama Islam. Tahun 628 Masehi, bersamaan 6 Hijrah, orang Islam berhasrat untuk menziarahi kota Mekah kerana di situ terletaknya Kaabah. Hasrat tersebut direstui oleh Nabi Muhammad SAW untuk sama-sama melakukan umrah. Walau bagaimanapun telah disekat oleh Arab Quraisy Mekah di Hudaibiyah, Uthman bin Affan telah dihantar menjadi wakil rundingan bagi pihak orang Islam. Kandungan perjanjian Hudaibiyah adalah mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Kabilah Arab lain bebas memihak kepada pihak Arab Quraisy atau Islam Madinah. Orang Arab Quraisy Mekah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaga perlu dipulangkan semula. Orang Islam Madinah yang memihak ke Mekah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan. Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Tapi yang dinama Arab Quraisy, mereka sentiasa tidak berasa senang dengan Nabi. Selepas 2 tahun perjanjian Hudaibiyah dimeterai, mereka mencabuli perjanjian itu. Kandungan perjanjian Hudaibiyah telah membuka ruang yang luas kepada penyebaran Islam, sehingga tokoh-tokoh penting seperti Khalid Al-Walid telah memeluk Islam. Pengislaman Abu Sufyan dan Abbas merupakan faktor penting yang memudahkan kota Mekah dikuasai oleh orang Islam. Wahai kaum Quraisy, jika sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka kamu akan selamat. Dan sesiapa yang memasuki Masjidil Haram ini, kamu juga akan selamat. Saya ingatkan seperti berada bersama Nabi Muhammad SAW sewaktu memasuki semula kota Mekah. Kejayaan pembukaan kota Mekah telah menyebabkan Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah. Kota Madinah terus kekal dan kukuh menjadi pusat pentadbiran Islam di bawah kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Dari segi pertahanan juga. Pertahanan ini maksudnya dari segi keselamatan negara. Bukan orang Islam sahaja yang sepatutnya menjaga keamanan negara. Yang bukan Islam pun memainkan peranannya masing-masing. Itu sudah ada dalam Piagam Madinah di Madinah pada waktu itu. Sama dengan apa yang kita lakukan sekarang. Tanggungjawab kita, tak kira awak Islam ke, you bukan Islam ke, tanggungjawab menjaga keselamatan negara adalah tanggungjawab kita bersama.